Okey, selamat datang murid-murid ke kelas prinsip perakaunan tingkatan 4 ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modul 1 ya. Ini adalah satu subtopik iaitu 1.4 andaian prinsip dan batasan perakaunan. Jadi video ini ada 3 bahagian sebenarnya. Andaian satu bahagian, prinsip perakaunan satu bahagian, dan lastly adalah batasan perakaunan bahagian yang terakhir. Kita akan tengok andaian perakaunan dulu. Okay. Apa itu andaian perakaunan? Andaian perakaunan perlu dibuat untuk mengurangkan kekeliruan apabila kamu membuat rekod perakaunan. Okay, apabila kamu buat penyata kewangan. Jadi, ada 4 jenis andaian perakaunan di sini ya. Ini adalah gambar dari buku teks kamu. Okey, pertama sekali adalah kita tengok dari sini, entiti berasingan. Ini yang paling simple, paling basic. Ada pertama, entiti berasingan. Ada juga tempoh perakaunan. Ada juga usaha berterusan dan wang sebagai ukuran. Cikgu akan menerangkan setiap andaian di sini. Okey, pertama sekali, tak nampak. Okey, di sini tengok gambar ya. Ini adalah perniagaan kamu. Tidak boleh berkaitan dengan anda pemilik dengan, kalau ada anak, tidak berkaitan dengan anak kamu ni. Okey, entiti berasingan. Andaian ini menyatakan bahawa perniagaan perlu simpan rekod transaksinya berasingan. Di sini apakah kata berasingan? Daripada peribadi, rekod peribadi. Okey, ini adalah keyword dia. Rekod perniagaan mesti berasingan dengan rekod peribadi ya. Cikgu bagi contoh apakah itu andaian perakaunan di sini. Okey, contoh pertama, Puan Karen ada sebuah pusat tuition di Kuching. Walaupun beliau menikmati keuntungan pusat tuition sepenuhnya, tetapi dia tidak boleh campurkan perbelanjaan peribadi dengan perbelanjaan pusat tuitionnya. Okey. Jadi keyword dia adalah macam ini. Kalau dia perlukan wang pusat tuition untuk perbelanjaan peribadi. Ini adalah keyword dia. Kalau kamu tengok perbelanjaan peribadi kah ataupun untuk kegunaan anak dia, beliau mesti rekodkan dia sebagai ambilan dalam buku tunai nanti. Okey. So, kedua. Usaha berterusan. Ini adalah andaian perakaunan yang kedua. Andaian ini menyatakan bahawa semua aktiviti kewangan perniagaan diandaikan beroperasi untuk tempoh masa yang tidak terbatas. Apa maksud di sini? Okay, kita tengok keyword dia. Mesti diandaikan beroperasi untuk tempoh masa yang tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah tempoh masa yang sangat panjang. Okay, tengok ikon ini. Tengok dia punya arrow tu memang naik. Maksudnya kamu mesti mengandaikan perniagaan kamu akan beroperasi untuk tahun yang sangat lama. Untuk masa yang sangat lama. Cikgu bagi contoh ya. Contoh di sini adalah Encik Razak mengandaikan syarikat logistik dia. Apa itu syarikat logistik? Syarikat logistik adalah syarikat yang mengendalikan pengangkutan ataupun shipping. Okay, yang baru ditubuhkannya akan terus beroperasi bagi satu masa yang tidak terbatas. Okay, jadi keyword dia di sini adalah terus beroperasi untuk satu jangka masa yang panjang. Maksudnya tidak terbatas di sini. Usaha berterusan. Contoh, okay. Lepas tu, andaian yang ketiga adalah wang sebagai ukuran. Okey, apa maksud wang sebagai ukuran? Andaian ini menyatakan bahawa maklumat penyata kewangan mesti dinyatakan dalam nilai mata wang yang diguna pakai di sesebuah negara. Contohnya, untuk negara Malaysia kita guna apa? Ringgit Malaysia di sini. Kalau kita di USA kita guna mata wang USD. Okay? Jadi ini adalah ikon yang kamu boleh refer. Wang sebagai ukuran maksudnya kamu kena guna mata wang negara sendiri. Contoh pertama. Okay, Pak Akob ini adalah seorang pengusaha kedai makan. Dia merekod perkara
dalam nilai wang ringgit Malaysia. Contohnya hasil jualan nasi dia. Mungkin satu paket itu RM2. Jadi dia akan rekod hasil itu RM2. Okay. Contoh yang lebih simple adalah seperti di sini. Pak Arif mengiklankan barangannya di surat khabar. Maksudnya dia buat iklan. Dan dia kena bayar berapa? RM1,000 Malaysia di sini. Jadi keyword dia di sini adalah RM1,000. Okay. Ini adalah antaian yang ketiga. Kita akan tengok antaian keempat ini, tempoh perakaunan. Okay. Antaian ini membolehkan pembahagian operasi dan aktiviti perniagaan kepada tempoh masa yang ditentukan. Tempoh masa yang ditentukan oleh pemilik untuk tujuan pelaporan. Maksudnya apa di sini? Okay, ada satu ikon jam. Okay, kita tengok contoh ini ya. Syarikat Logistik Syamsuddin menetapkan bahawa tempoh perakaunan dia untuk syarikat dia itu bermula dari 1 Januari sehingga 31 Disember setiap tahun. Maksudnya setiap tahun, dalam satu tahun ini, dia perlu sediakan penyata kewangan untuk setiap 31 Disember. Okay. Jadi tempoh perakauannya adalah tetap, iaitu 12 bulan di sini. Okay. Contoh kedua, okay, tengok laporan kewangan syarikat logistik Smart dibuat untuk tempoh 1 Januari sampai 30 Jun 2020. Maksudnya di sini, tempoh perakaunan yang diguna oleh syarikat logistik Smart ini adalah sebanyak 6 bulan sahaja. Okay, tetapi untuk syarikat logistik Syamsuddin, setiap 12 bulan, dia perlu menyediakan penyata kewangan. Okay, ini adalah maksud tempoh perakaunan. Okay. Lepas itu kita akan tengok prinsip perakaunan. Prinsip perakaunan ada 3 jenis di sini. Pertama adalah ketekalan. Kedua adalah prinsip kos. Ketiga adalah pengiktirafan hasil dan belanja di sini. Kita tengok yang pertama. Okay. Ketekalan ya. Ketekalan here, apakah maksud dia? Prinsip ini memastikan wujudnya konsistensi. Ketekalan in English we call it consistency. Ini adalah keyword dia. Konsistensi dalam prosedur perakaunan yang digunakan oleh sebuah entiti. Okay. Kenapa kita mesti konsisten dalam prosedur perakaunan kita? Supaya kamu boleh membuat perbandingan antara dua tempoh perakaunan yang berlainan. Okay, sebagai contoh ya, tengok contoh pertama ini. Okay, perniagaan Andy ini dia mempunyai sebuah lori. Okay, jadi cikgu pernah terangkan apakah maksud susut nilai kan? Kenderaan memang ada susut nilai. Macam mana kamu kira susut nilai dia? Dia ada beberapa jenis kaedah di sini. Okay, contoh pertama, perniagaan Andy menggunakan kaedah garis lurus. Ini adalah salah satu kaedah, kaedah garis lurus untuk mengira susut nilai lori dia, kenderaan dia bagi setiap tempoh perakaunan. Maksudnya tahun ini, tahun hadapan, 2 tahun lagi untuk mengira susut nilai lori ini, kamu mesti guna kaedah yang sama, iaitu kaedah garis lurus. Ini maksudnya konsistensi. Contoh 2, perniagaan Titan menggunakan kaedah baki berkurangan. Nah, ini kaedah yang berlainan untuk kira apa? Susut nilai motosikal dia. Okey, Titan mempunyai sebuah kenderaan iaitu sebuah motosikal. Jadi, untuk mengira susut nilai dia, dia menggunakan kaedah baki berkurangan untuk setiap tempoh perakaunan. Setiap tahun dia memang guna kaedah yang sama. Kita panggil dia konsistensi. Guna kaedah yang sama sebab kamu boleh membandingkan, membuat perbandingan antara tahun. Okey, di sini. Ini adalah ketekalan. Okey.
Kemudian prinsip cost ya. Apa maksud prinsip cost di sini? Okay, remember this keyword cost semua aset perniagaan. Kalau kamu ada beli aset, contohnya bangunan, premis ke, kenderaan ke, alatan pejabat ke, semua ini mesti direkod dalam penyata kewangan berdasarkan harga sebenar ataupun kita panggil dia harga asal. Okay, kos asal pembelian. Bukan nilai pasaran semasa ataupun nilai masa hadapan. Kita tengok contoh. Contoh 6 di sini. Okey, ini mesin cetak iaitu aset dibeli dengan harga 900 di sini pada tahun 2014 iaitu 7 tahun yang lalu. Masih lagi direkod sebagai 900 dalam penyata kewangan, kedudukan kewangan. Lepas 2 tahun ni, walaupun harga pasaran dia telah susut kepada 500. Di sini kamu faham Okay. Kalau tidak, cikgu bagi satu contoh lagi. Okay. Contoh lagi dalam penyata kedudukan kewangan, mesin direkod pada harga asal walaupun nilainya telah berkurangan. Okay, because of depreciation, mesin akan turun harga dia. Tetapi kamu masih perlu rekod harga asalnya dalam PKK kamu. Okay. Yang ketiga. Okay. Ini yang prinsip terakhir, pengiktirafan hasil dan belanja. Apa maksud di sini? Semua hasil, walaupun kamu belum terperoleh, belum terima, ataupun semua belanja, walaupun kamu belum bayar, perlu diambil kira apabila kamu sediakan penyata kewangan pada akhir tempoh perakanan. Okay. Cikgu akan highlight semua hasil yang belum terima tu ataupun semua belanja, walaupun kamu belum bayar, perlu diambil kira ketika kamu sediakan penyata kewangan. Okay, cikgu bagi contoh. Sebelum kita tengok contoh, kita tengok di sebelah kanan sini. Apa maksud hasil? Hasil diiktiraf sebagai barang atau perkhidmatan yang telah diberi kepada pelanggan, walaupun bayaran belum diterima. Okay, sometimes pelanggan akan hutang dengan kita. Dia belum bayar lagi, tetapi kita mesti mengiktirafkan hasil itu. Okay, walaupun kamu belum terima duit itu, kamu mesti rekod hasil itu di bawah hasil. Belanja juga perlu diiktirafkan walaupun kamu belum bayar belanja itu. Contohnya kalau kadar bayaran macam bil elektrik, bil internet, walaupun kamu belum bayar untuk tahun ini, tetapi kamu mesti rekod belanja itu di bawah kategori belanja nanti. Okay, cikgu bagi contoh. Contoh 7 ya, kedai band ini menerima bil elektrik, tetapi dia belum menjelaskan dia. Dia akan menjelaskan bilnya pada bulan Januari tahun berikutnya. Okay, bil elektrik ini adalah untuk Disember 2016, tetapi dia belum bayar. Jadi, walaupun bil ini belum dijelaskan pada 2016, bank tetap perlu mengiktirafkan. Maksudnya perlu rekod bil elektrik ini di akaun kadar bayaran pada 31 Disember 2016. Okay. Contoh yang lebih senang adalah ini. Okay, perniagaan kau telah merekodkan sewa sebanyak RM2,000 dalam penyata kewangan perniagaan, termasuk sewa yang belum dibayar. 500. Maksudnya dalam 2,000 ini ada 500 dia belum bayar, tetapi kamu kena rekod sewa. Okay. Okay. Jadi kita telah habiskan andaian perakaunan dan prinsip perakaunan. Ini adalah batasan perakaunan. Yang last, bahagian ketiga di sini. Batasan perakaunan hanya ada satu jenis di sini, iaitu kos manfaat. In English we call it opportunity cost ya. Kita akan tengok. Okay, kos penyediaan maklumat hendaklah tidak melebihi daripada nilai maklumat tersebut kepada pengguna penyata kewangan. Okay, kos manfaat ini adalah untuk mengkaji sejauh mana pendapatan
dapat dijana daripada kos yang ditanggung. Okay? Maksudnya kamu mesti ada beberapa option apabila kamu membuka perniagaan nanti. Contoh yang cikgu bagi adalah seperti ini. Okay, kita tengok ini ada di dalam buku teks kamu juga. Encik Goh bercadang untuk menjana pendapatan tambahan melalui sebuah rumah kediamannya. Jadi ada dua pilihan untuk Encik Goh ya. Pilihan pertama dia adalah sewa kepada orang lain secara bulanan. Okay, sewa. Kamu boleh buat sewa secara bulanan kepada orang. Dengan sewa bulanan 800 di sini. Ataupun dia boleh menjalankan perkhidmatan inap desa. Macam Airbnb dengan bayaran 100 satu malam. Okay, secara purata perkhidmatan ini adalah untuk 16 bulan. Jadi dia predict dalam satu bulan itu ada 16 malam itu ada dikunjungi oleh turis dan juga ada bil utility bulanan sebanyak 40 di sini. Dan kamu juga kena mengupah pekerja, okay, the cleaners to clean the house sebanyak 920 sebulan di sini. Jadi sekarang kamu kena buat kos manfaat. Kos manfaat maksudnya kamu kena decide whether which one is the better option for you. Okay, kita kena list out. Pertama sekali pilihan 1 rumah sewa. Kita akan tengok hasil untuk 1 tahun. Okay, kalau kamu sewa secara bulanan kepada orang lain, dalam 1 tahun itu 800 sebulan sewa darab dengan 12 bulan, kamu akan dapat sewa tahunan sebanyak 9,600 di sini. Jangkaan kos, kamu tidak perlu bayar upah pekerja. You don't need any cleaner fee and you don't need to pay for their utility bill. Jadi pendapatan bersih yang kamu dapat dalam 1 tahun adalah 9,600 di sini. Okay. Manakala untuk pilihan kedua, kita kena list out perkhidmatan inap desa. Maksudnya di sini adalah macam Airbnb lah, macam hotel. Okay, jangkaan hasil ya. Walaupun 1 bulan itu ada 30 hari, tetapi kamu mesti kira mungkin bukan setiap malam itu ada penginap dia. So, di sini kamu ambil 16 malam saja, darab dengan 100, darab lagi dengan 12 bulan. Jadi, sebenarnya kamu akan dapat lebih banyak hasil 19,200 di sini. Tapi kamu kena jangka kos kamu juga. Kamu mau upah pekerja. Pekerja itu adalah 920 darab dengan 12 bulan. Kamu kena bayar upah pekerja 11,040. Kamu kena bayar untuk bil utility juga. Aircon lah, TV lah. Semua ini adalah 40. 1 bulan darab dengan 12 bulan 480. Jadi pendapatan bersih, kamu ambil hasil perkhidmatan dia, tolak upah pekerja, tolak bil utility. Okay. Kamu hanya akan dapat pendapatan sebanyak 7,680 di sini. Jadi di sini adalah kamu menjalankan kos manfaat. Di sini kamu boleh tahulah pilihan mana yang kamu kena pilih kan? Ya, kamu kena pilih pilihan 1. Okay, sebab okay. Jadi murid kamu boleh pause video ini dulu. Kamu boleh buat latihan dalam buku teks kamu muka surat 25. Boleh pause video dulu. Nanti kita boleh bincang jawapan. Okay? Kamu pause video dulu, lepas tu kamu siapkan soalan 1 di sini. Cikgu akan teruskan ke jawapan. Okay. So, kita tengok sini. Nyatakan mana satu andaian, prinsip dan batasan. Kita tidak boleh tulis, oh ini andaian, ini prinsip, ini batasan. Bukan. Sebab andaian ada 4 jenis. Prinsip ada 3 jenis. Batasan ada 1 jenis. Kamu mesti pilih yang betul di sini. Jadi, Encik Samson mengambil barang niaga dari kedainya untuk kegunaan anaknya. So, di sini adalah entiti berasingan. Kemudian, Puan Halimah tidak bersetuju dengan keputusan pengungsinya mengubah kaedah
pengiranan susut nilai perniagaan kerana ini akan memberi kesan kepada penyata kewangan. Jadi di sini tidak boleh ubah susut nilai kaedah dia. So di sini adalah prinsip apa? Keterkaulan. Okay, konsistensi ya, mesti konsisten. C. Pak Abu seorang tukang gunting rambut mengenakan bayaran. Okay, ini keyword dia. RM15. Okay, maksud ini adalah apa? Wang sebagai ukuran. Okay, puan. Okay, next one. Perniagaan sama menggunakan penyataan kewangan setiap 6 bulan untuk mengetahui prestasi perniagaan dia. Jadi dia bagi tahu setiap 6 bulan kan tempoh perakaunan. Sesebuah kenderaan dibeli oleh kedai Roslan pada 2012 dengan harga ini. Selepas 3 tahun, kenderaan itu jatuh kepada RM35,000. Tetapi dalam PKK kamu, penyataan kedungan kewangan kamu, kenderaan tersebut tetap direkod sebagai RM56,000. Apakah prinsip ini? Prinsip cost. Okey. Okay. Ketika menyediakan penyataan kewangan, semua belanja yang belum bayar ataupun yang kamu bayar dulu perlu diambil gira semasa menghitung untung bersih. Di sini adalah pengiktirafan hasil dan belanja. Okey. Seterusnya, kilang kain Wangsa Maju membuat keputusan. Okey, keyword here adalah membuat keputusan membeli sebuah mesin kain yang lebih canggih dan dijangka meningkatkan keuntungan kilang untuk beberapa tahun akan datang. Okey, apa ini? Dia buat keputusan selepas membuat, mungkin ada beberapa pilihan lah, mana satu mesin mau beli, dan kamu telah buat keputusan untuk membeli mesin kain ini. Ini adalah kos manfaat. Kamu telah buat keputusan untuk memilih pilihan ini. Okey, yang terakhir, seorang kongsi telah membawa masuk tunai 50 ke dalam perkongsian untuk meningkatkan kecairaan tunai. Perkara ini mesti direkod dalam akaun modal. Maksudnya, duit itu sebenarnya duit perkongsi sendiri, tetapi dia bawa masuk. Jadi, kamu masuk ke akaun modal dia. Jadi, ini juga dikira sebagai entiti berasingan. Okey, jadi video sampai sini hari ini. We continue again next week ya. Thank you.